Rasulullah, kalau darah dan nanah keluar daripada tubuh suamimu satu tubuh, kemudian kamu isteri jilat dengan lidah sapa licin, belum lagi tunai hak suami. Dia dengar lagu tu, selagi ada nyawa aku tidak akan bernikah sapa bila-bila, kerana aku rasa aku tak boleh nak tunai tanggungjawab. Dia pun selamat, tak ada apa-apa. Nah, kita tak usah kata nak jilat berdarah nanah di suami. Lambat awi pitih je, muka macam singa. Kata minta pitih karang sikit, bunyi macam kucing belong. Muka kau uduh dah, kau uduh. Betul tak? Tak boleh lambat sikit. Bukan surah ni, surah lain. Ke-36, putus asa daripada rahmat Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Soalan, saya ada simpanan save ayat-ayat Quran dalam handphone saya dalam bentuk suara, bukan tulisan. Soalannya, macam mana bentuk penjagaannya? Adakah sama seperti ayat Quran biasa? Ini masalah baru yang tidak sebut di dalam kitab-kitab Qur'an, kitab-kitab salah. Baik, hukumnya tidak sama dengan mushaf. Mushaf Quran, kulit dia kita tak boleh sentuh kalau tak ada air sembahyang. Tak usah kata isi dia, kulit dia tak boleh sentuh. Tetapi kalau suaranya sahaja, maka tidak sama dengan mushaf. Kita boleh sentuh handset tu, telefon tu kita boleh pegang di mana-mana tepat juga dalam keadaan hadas besar ataupun hadas kecil. Tetapi setengah ulama seperti yang difatwakan oleh ulama-ulama mutaakhirin, umpamanya Syekh Muhammad Jabrin dan beberapa orang ulama di Mesir, memberi fatwa sunat menganggap benda itu seperti Quran. Sunat kita anggap lagu tu, iaitu kita tidak pegang dalam keadaan kita berhadas, tapi bukanlah wajib seperti mana Quran mushaf itu sendiri, kerana dia hanya mengeluarkan suara, dia sama dengan kaset dan jisimnya tidak ada. Kalau ada berjisim tulisan yang lekat yang tidak akan hilang, maka hukumnya dia sama dengan Quran. Tapi kalau tulisan sekalipun ada kha', dan kha' itu kalau kita tutup hilang, kita buka baru keluar, maka ketika keluar tulisan tu dah disentuh dengan tangan. Kalau kita tutup tulisan tu tak ada, tubik nombor telefon semula, boleh sentuh semula ke atas digit nombor tu. Dia sama dengan Quran yang kalau kita rendam dalam air hilang tulisan, maka kertas tu kita boleh buat buku lain pula, boleh buat nulis kalau hilang dengan sebab rendam. Ada pun cetakan sekarang kalau kita rendam dah hilang. Sebab tu fatwa ulama-ulama mutaakhirin masalah Quran buruk dengan bakar. Tapi kalau kita buka kitab-kitab lama, dia suruh bakar, dia kata rendam air. Sebab wakilnya berbeza. Quran dulu tulis tangan, bila kita rendam dia akan hilang dalam masa 3-4 hari, semua menjadi putih, dibawa hanyut oleh air yang kita rendam. Maka bila jadi putih, kata ulama, hilang nama Al-Quran. Pak putih tu kita boleh buat tulis buku lain, buku nak tulis tulisan dunia pun boleh dah. Tapi kalau dalam bab mushaf sekarang, kita kena bakar siapa hilang tulisan, siapa tak ada lagi rupa, siapa hangus, barulah sah kita maknanya tinggalkan begitu saja tanpa ditanam, cuma sunat ditanam. Maka dalam bab kalau ada ayat tu, ketika ada ayat dia sama macam Quran, jangan sentuh ke ayat. Bila hilang ayat, dia hilang rupa Al-Quran, maka sunat saja. Maka orang ni tak ada ayat, suaranya saja, sunat kita hormati juga. Kalau bab lakah, sunat tak lakah. Kalau bab tak ada air semayang, sunat jangan sentuh. Pertanyaan, mana lebih afdal? Saya seorang janda 40-an. Kurang tanya. Saya seorang janda 40-an. Ada cang je lah. Setiap waktu berulang alik ke masjid, baguslah, untuk solat berjamaah atau sembahyang sendirian di dalam bilik rumah saya. Yang kedua, anak perempuan saya 18 tahun. Dia tidak menutup aurat, tetapi pakaiannya ketat sebagaimana apa ni, trend masa kini. Ditulis Jawi, trend. Apakah hukumnya?
Yang ketiga, apa hukum jiran saya seorang isteri masih muda saban malam ke masjid untuk solat tanpa pengetahuan suami? Baik, mana lebih afdal janda umur 40-an pergi ke masjid untuk solat berjemaah atau semayang bersendirian? Ulama berkata daripada hadis-hadis yang didengar, yang diriwayatkan, yang sampai kepada kita, bahawasanya orang perempuan itu yang paling afdal lah kalau solat berjemaah saja tanpa fardu ain dah, bukan kuliah, hanya solat berjemaah, afdal lah di rumah daripada di masjid. Walaupun masjid tu besar, melainkan Masjidil Haram kata ulama, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kalau masjid biasa ni, masjid ladang je, main jemaah, baik semayang di rumah seorang diri. Walaupun dia janda, dia tak ada laki, bukan masalah sebis, tapi masalah dia orang perempuan yang masih muda. Dan ulama-ulama mengatakan adalah dianjurkan ataupun diberi kerenganan kepada perempuan-perempuan yang telah pun putus haid, waktu 3 selenda dah, berulang-alik ke masjid untuk semayang jemaah, tak ada masalah, kerana kurang fitnah. 40-an ni tengah bergetah sangat lagi, faham tak? Jadi kalau tidak ada majlis apa-apa, afdal semayang jemaah di rumah. Kalau dia pergi juga dalam keadaan semayang jemaah sahaja, walaupun dia umur muda lagi, maka ada khilaf di kalangan ulama. Ada ulama mengatakan makruh, dan ada ulama mengatakan harus jika menjaga akan tertib dan adab-adab menutup aurat. Tapi kalau ada suami nak pergi semayang jemaah, mesti izin suami. Kalau suami tak pergi, tak izin, maka haram pergi semayang jemaah. Pahala semayang jemaah dia boleh ke suami, dia boleh dosa. Melainkan dia nak pergi ke surau masjid itu ada kuliah fardu ain, maka sunat saja minta izin suami. Kalau suami tak izin, suami derhaka kepada Allah. Dia gitu. Anak perempuan dia umur 18 tahun, dia janda umur 40, anak perempuan 18 tahun, ambil anak tidak menutup aurat, tak tutup aurat, faham? Tetapi pakaian ketat macam trend masa kini, apa hukum? Anak perempuan maksudnya pergi masjid dah kot. Kalau pergi masjid dalam keadaan berpakaian yang dilarang syarak, maka haram dan tidak padang dengan pahala solat jemaah 27 darjat, tak padang. Kerana itu masalah sunat, tak boleh kita nak lawan, nak timbang, nak adu dengan masalah haram. Jadi kalaulah tidak menutup aurat, jangan keluar daripada rumah. Waqarna fi buyutikunna, duduk diam di dalam rumah-rumah kamu. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan cuba nak meniru-niru, menonjol-nonjolkan makeup, perhiasan, pakaian seperti perempuan-perempuan jahiliyah yang tidak ada ilmu pengetahuan. Jangan ikut lagu tu kata Allah. Tapi kalau kata duduk di rumah tak ada masalah, dia tak kabur sini, pergi masjid ke gua ni. Kalau masa pergi masjid tak boleh dah, tak menutup aurat atau pakai menutup aurat ni bukan makna tutup belaka dah. Kalau ketat pun dia panggil tidak menutup aurat juga, menampakkan bentuk aurat tak boleh juga. Sebab di antara syarat sah menutup, jangan menampakkan bentuk aurat. Maka pakai ketat ni menampakkan bentuk aurat. Ini pakai ketat mana-mana. Budak-budak muda ni tak ada kira 16 tahun, 17 tahun pakai dia pakai tudung tapi baju ngau pendek, sekat pula topik seluar dalam sepel belakang. Berat nanam belakang tu. Mak ayah nyanyi, mak ayah pah dalam kaki habis. Jangan main-main. Kafa bil mar'i isma'i dai amay yakutu. Cukup seseorang bapa itu membawa dosa menghadap Allah jika dibiarkan anak-anak di bawah tanggungannya. Masuk biar ini tidak diberi tahu kepada anak hukum-hukum berpakaian mengikut tata susila Islam. Dosa dah seorang aja. Mak pakai seluar ketat kau jogging hari Jumaat. Orang duduk kat tuk guru duduk dengar dia hari Jumaat. Orang duduk surau duduk apa, dia duduk jogging. Jogging lah hari lain, hari Jumaat tu orang dengar kan. Ambil peluang orang pergi dengar. Tak ada masa dah nak dengar. Jogging. Tak kalau subuh dia tahan gelak guru seluar ketat tak nampak. Seluar ni benda panggil seluar benda ketat cikgu itu pakai sekali
Cikgu buat lebah kau. Ha. Pakai luar ketat. Nah, bukan jogging tu haram. Pakai luar ketat tu haram. Jogging tak haram, jogging ya. Boleh 3 hari 3 malam tak balik. Tak ada masalah. Nah. Pakai luar ketat tu menunjukkan aurat pada orang ramai. Bukan 18, mak dia luar ketat. Mak tu luar ketat dia bergending-gending macam genaka buruk. Faham? Senanglah buat depan orang ramai lah, ngekeng lah macam-macam. Kita tengok dalam TV buat gini akak tangan kekeng, tunduk macam-macam pesing. Orang benda-benda lagu tu kita apa nak tunjuk depan khalayak ramai. Nah, benda-benda lagu tu dia mastur, dia kena tersembunyi. Buat dalam rumah. Senang-senang itu buat dalam rumah tu depan orang ramai, boleh lihat dia. Bodoh. Kata bodoh aku. Kalau orang lelaki lain lah, orang perempuan, al-mar'atu aurah fahbisuhunna fi buyutihinna. Perempuan itu, hei orang beriman mendengar molek, kata Rasulullah, mereka sebenarnya adalah keaiban, benda yang aib kalau tunjuk ke orang. Fahbisuhunna fi buyutihinna, maka mu kena tahan mereka, simpan mereka di dalam rumah-rumah kamu. Kat mana Islam kita? Ada sehaki satu demi satu, satu demi satu. Nanti biar tengok kan, tunjuk aerobik berlagu. Senang berirama. Ada cikgu seko duduk depan tukang kabur. Nampak? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Oh, suka sangat 4 ekor belakang. Pakai luar ketak pang rambut dan nak tudung. Merah pula. Ni kata. Batu Nabi kata, "Bapa ramai sangat umat aku masuk dalam neraka orang puang ni." Wazalika likillati ta'atihina lillahi wa rasulihi. Kerana mereka sangat kurang yang taat kepada perintah Allah, perintah Rasul. Nabi tengok dalam api neraka seorang perempuan yang digantung dengan rambutnya dan dibakar api neraka daripada bawah, masuk api neraka daripada dubur keluar ke mulut. Nabi kata, "Apa ni?" Kata malaikat Jibril, "Innaha kanat la tughatti ra'saha minar rijal." Atau kama qala, dia dulu di dalam dunia tidak menutup rambutnya sahaja daripada pandangan laki-laki di luar rumah. Tu Rasulullah. Tak percaya Rasulullah, beli mozaik buat jarak mati. Jangan tanam dengan kubur Islam kalau tak percaya Rasulullah. Jangan guna nesang macam orang Islam. Beli mozaik 3 kotak, cadang sudah. Apa hukum jiran saya seorang isteri masih muda saban malam ke masjid untuk solat tanpa pengetahuan suami? Dia gini, dalam masalah wajib, masalah darurah, tak wajib minta izin suami. Dia yang wajib minta izin perkara yang bukan wajib, perkara yang bukan darurah. Mana perkara yang bukan wajib, nak semayang jemaah sahaja, wajib minta izin suami. Sekalipun dia minta izin sekali saja. Tiap-tiap malam maghrib isyak, saya nak minta izin lah, nak pergi semayang jemaah di masjid kat rumah ni. Tak. Dia kata tak apalah, boleh lah. Boleh tiap-tiap malam tanpa perlu lagi minta izin sampai kepada tarikh suami itu akan tarik balik. Mula sekarang saya dah benar dah pergi surat, baru jadi haram semula. Tapi kalau kes macam mari malam ni, mari kerana kuliah ilmu, kerana nak dengar ilmu benda-benda yang wajib, sunat minta izin suami. Kalau suami tak izin, kita boleh langgar juga perintah, tidak derhaka. Pegang tu lah, kemah molek-molek. Benda-benda yang tidak wajib, wajib minta izin. Benda-benda yang wajib, sunat minta izin. Di antara lagi, bukan wajib, bukan sunat, benda darurah. Rumah terbakar, tak wajib minta izin suami. Nak telefon suami, bomba kata tu beg lah kak, nanti lu nak telefon suami, you tu beg kedak. Bomba kata mu anguh mu duduk dalam malah aku. Bodoh punya suri rumah. Faham? Ular masuk dalam rumah, ular kapok api, ular terus sela anaconda. Takkan nak tunggu lagi tu beg luar. Ketik tak mampu keras. Nak? Kalau mati kita, tak susah tok laki kita. Tak nikah apa kiamat. Jawab selalu. Konsep sikit. Mana benda-benda darah lagu tu, tak nak utuh rumah nak terbalik, nak banjir besar pun tu tak payahlah. Tak perlu pada izin suami, kena faham baik. Tapi kalau benda yang jarang berlaku, nak temu natu, nak pergi kat orang nikah, nak temu untuk besar macam-macam lah. Makan pulut, makan kenuri, makan gula, jemputan kahwin, tak kau anda apa pun. Tu wajib minta izin. Kalau klinik sakit perut nak pergi klinik, tak wajib minta izin. Beras ada dalam rumah, kena pergi kedai pasal suami tak ingat nak beli semalam, tak wajib minta izin, sunat saja sebab lapar perut nak makan. Itu masalah lain.